Selain MTCC, terdapat sebuah lagi pusat konservasi hidupan liar di Pahang terletak di Kuala Krau, Pusat Konservasi Hidupan Liar Jenderak Selatan, dikhususkan untuk memelihara seladang. Pusat konservasi ini tidak lagi dibuka kepada orang awam bagi mengelak ancaman penyakit kaki dan mulut terhadap seladang. Namun pusat interpretasi yang dibina dengan kulit dan tanduk sebenar ini masih dibuka kepada orang awam untuk mengenali seladang. Segala informasi berkenaan seladang dan usaha konservasi terdapat di sini. Konservasi dan pemantauan seladang pada setiap hari dilakukan oleh Jawahir Jaafar selaku ketua pusat ini. Antara rutin harian ialah pemerhatian terhadap pemakanan yang dilakukan sebanyak 2 kali sehari. Penempatan kita semasa campur tu kita akan tengok pedigree dia. Kita akan tengok dari mana. Dia anak siapa. So kita tak nak, kalau boleh kita nak prevent inbreeding. So anak sampai satu tahap kita akan asingkan. Buat bachelor group ataupun kalau ada betina ekstra kita akan campurkan. Yang tak ada kaitan lah, betina yang tak ada kaitan. Tapi memang susah sikit lah sebab cara menghalau dia akan ambil masa. Kadang-kadang sampai berbulan. Objektif konservasi ialah untuk menggalakkan pembiakan serta pelepasan baka baru ke habitat asal. Menurut Jawahir, seladang dewasa di sini akan kekal sebagai induk, manakala baka seladang yang akan dilepaskan pula akan dipilih mengikut kesesuaian umur. Lagi elok kalau dia dalam proses membesar. Bukan dah besar, dia dalam orang sini panggil jaras, kira sub-adult lah. Sebab masa tu dia tak memilih makanan. Bila dia dah besar, kita dah bagi dia dengan dedak, kita dah bagi dia dengan rumput, kita dah feed dia. Dia akan cari orang juga. Kalau sub-adult, dia boleh cari sendiri. Yang kita perlu buat, sebelum pelepasan kita akan kurangkan dedak, kita akan tambahkan daun. Buat masa ini terdapat 25 ekor seladang yang berada di pusat ini. 13 daripadanya adalah seladang jantan, manakala 12 lagi adalah betina. Kesemua seladang adalah bersifat liar dan tidak dijinakkan agar mudah untuk membiasakan diri di habitat asal nanti. Paddock di sini, kita tak akan dekat sangat kira dengan seladang, tak akan attach supaya dia akan jadi wild. Dan paddock H dengan G adalah pra-pelepasan kepada pelepasan. So maknanya dalam tu kita akan biar pokok ada dan situasi memang macam dalam hutan. Jadi untuk memantau kat situ, kita perlukan binokular untuk nampak. Dengan mata kasar memang tak nampak lah. Ditempatkan di dalam paddock yang luas dengan pagar besi setinggi 2 meter, keselamatan seladang dan penjaganya ternyata terjamin. Namun cabaran tetap ada dalam mengendali haiwan ini, lebih-lebih lagi jika ia bertindak agresif dan merempuh pagar untuk melepaskan diri. Cabaran kat sini banyak sebenarnya. Salah satu kalau seladang tu terlepas, memang kita akan mulakan escape punya plan. Macam mana, apa yang kita perlu buat, kita akan cuba untuk masukkan tanpa menggunakan drug atau tranquilizers. Jadi kita akan detect dia kat mana, kita akan cuba confine dia satu tempat. Kemudian kalau boleh kita tutup semua pintu, biar dia dalam compound ni saja. Lepas tu kita akan pilih paddock kosong dan kita akan tolak dia masuk. Selain rumput dan daun, dedak merupakan makanan suplemen tambahan buat seladang di sini. Ia kebiasaannya akan diberikan pada waktu tengah hari dan diumpamakan seperti snack buat seladang. Tugas membersihkan tempat makanan dedak dan kolam air di setiap paddock di pusat ini digalas oleh Zaleha Nibong, pembantu hidupan liar. Dia yang telah berkhidmat di sini selama 6 tahun masih mengingati pengalaman pertamanya berhadapan dengan seladang ketika sedang menjalankan tugas. Mula-mula saya ditukarkan kat sini, saya macam susah nak terima. Takut memang nombor satu dah. Saya menghadap binatang liar yang besar dan saya dengan saya macam ni. Lepas tu dalam tu pula macam banyak. Pengalaman pertama, saya masuk kerja sini, saya diserang. Maksudnya saya tengah buat kerja, dia datang depan. Lepas tu saya pun keluar lari dari ni lah, pagar ni kan. Okay, saya keluar, saya masuk balik. Tak kali ke berapa entah, saya memang keluar masuk macam tu, memang akan diserang. Sampai sebulan lebih macam tu, baru macam slow sikit lah seladang yang dalam ni untuk menyerang saya. Luka dan lebam yang dialami ketika lari daripada diserang seladang sudah menjadi perkara biasa buat Zaleha. Namun ia tidak mematahkan semangatnya untuk terus bertugas.
Kehadiran petugas lain yang membersihkan sisa rumput dan daun sedikit sebanyak memberi keberanian pada dirinya. Macam wajar dia akan datang dekat dengan kita, tapi dia tak menyerang lah. Saya tak kata saya berani sangat dia, cuma saya boleh terima dia dan saya kena waspada lah. Macam saya buat kerja tu, saya kena hati-hati macam tu. Dia jinak-jinak pun kita kena kena berjaga-jaga. Tu pada pandangan saya lah. Menjelang tahun, hari demi hari, Zaleha dan seladang di sini sudah saling mengenali. Dia sudah tidak gentar dengan kehadiran seladang dan semakin memahami perilaku haiwan ini. Serangan yang dahulunya berbahaya, kini dianggap Zaleha sekadar usik-mengusik. Saya bekerja dengan dia kiranya dah 6 tahun ni, jangka masa yang agak panjang. Siapa tak sayang kalau kita dah selalu dengan dia kan. Ada jenis yang seladang yang garang, tapi kita boleh tahu pergerakan dia macam mana. Sekarang ni saya boleh rasakan dia attack kita tu, dia sebenarnya bukan nak serang kita. Dia just nak ngusik, lebih pada ngusik lah. Bagi saya lah yang dah kira 6 tahun kat sini, saya dah boleh take over dia, macam dah tahu gerak-geri dia. Dia tak serang kita sebenarnya. Yang mula-mula tu ya sebab dia mungkin dia tak boleh terima kita dengan bau baru lagi, dengan orang baru. Macam itulah. Selain pemantauan, proses pelepasan juga adalah amat penting. Bagi mengelak daripada seladang bergaduh atau terlepas ketika proses ini, fasiliti yang terlibat haruslah ditambah baik bagi mengelak sebarang risiko. Kebanyakan pelepasan tu adalah jantan. So bila jantan, dia akan bergaduh. Kebarangkalian bergaduh tu ada. Sebelum naik dinding ni, kita naikkan plywood. Plywood lama-lama reput. So kita decide untuk naikkan dinding yang permanent. Supaya seladang kiri kanan tak akan nampak seladang yang di dalam rangka. Sebab kalau nampak ada pintu di situ, so pintu tu bertujuan untuk kita memendekkan jarak. Supaya senang kita nak create masuk sini dan tutup untuk lepasan. Taburan populasi seladang di Malaysia adalah kurang daripada 200 ekor, manakala di Pahang pula kurang daripada 100 ekor. Usaha konservasi ini diharapkan dapat menambahkan lagi populasi seladang liar agar terus membiak dan berkembang. Musuh utama seladang di hutan adalah poaching, pemburuan haram. Dahlah jumlah dia dah sikit, dekat Pahang ada lebih kurang bawah 100. Kita akan conserve, kita akan lepas balik. Harapan saya agar seladang kita kekal di hutan. Hentikanlah pemburuan haram supaya anak-anak kita kenal seladang tu macam mana.